Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Arif. Ini Agenda Awani. Malam ini kita memberikan tumpuan. Selepas 2 tahun lebih kita menyaksikan penularan COVID-19 dan akhirnya kita akan berpindah kepada fasa endemik kalau kita melihat pembukaan sempadan dilaksanakan. Sepanjang 2 tahun ini banyak yang kita pelajari dalam sudut aspek ekonomi kita dan antara salah satu yang kita pelajari iaitu bagaimanakah adaptasi perubahan kepada digitalisasi ini bergerak begitu pantas dalam tempoh 2 tahun ini. Sepatutnya tempoh yang mengambil masa mungkin 5 ke 6 tahun dipendekkan kepada hanya 2 tahun. Itu realiti yang berlaku di Malaysia dan juga seluruh dunia. Namun bagaimanakah bergerak ke hadapan, bagaimanakah kita memanfaatkan kecepatan adaptasi ini untuk sama-sama meningkatkan ekonomi, pemulihan ekonomi dan juga kepada kemaslahatan ekonomi rakyat secara keseluruhannya. Itu yang saya bincangkan pada malam ini. Saya berbesar hati kerana malam ini tetamu yang cukup istimewa. Saya bersama dengan Menteri Kewangan, Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz. Saya bersedia pada ketika ini. Datuk Seri, terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Mungkin pertama sekali, kalau kita bercakap yang paling terkini lah tentang digitalisasi ini adalah tentang 5G, roll out 5G dan sebagainya. Kalau kita melihat sasaran yang ditetapkan oleh kerajaan itu sekitar 40% populasi itu akan diliputi dengan 5G, 5G ini dan akan bergerak kepada 80% kemudian. Namun bagaimana untuk kita melihat kepentingan teknologi ini? Kerana ada kalanya golongan muda sebagai contoh melihat bahawa mungkin 4G, 4G sudah mencukupi untuk kapasiti yang mereka gunakan pada ketika ini. Kepentingan memiliki 5G dan bagaimana ini boleh dimanfaatkan untuk golongan muda sendiri. Terima kasih Najib. Kalau kita lihat dari segi perkembangan teknologi yang seperti yang sebutkan tadi, kita sebenarnya memerlukan connectivity yang lebih pantas. Ya. Kita perlukan lebih data, kita perlukan lebih speed, more speed, terutamanya kalau kita nak keep up lah dengan teknologi. Kalau dibandingkan, 5G adalah lebih kurang 10 hingga 100 kali ganda lebih laju kalau kita bandingkan dengan 4G. Teknologi 5G ini akan meningkatkan kualiti komunikasi, dia akan meningkatkan teknologi, kita punya penghantaran data dan juga hiburan lah. Seorang muda pun banyak menggunakan 5G. Teknologi 5G ini secara tidak langsung juga dapat memacu pelaburan dalam inovasi baru. Ya, menerusi kepantasan yang drastik yang saya sebut tadi dan juga memungkinkan pemindahan teknologi transfer sekaligus mencipta lebih banyak peluang pekerjaan yang berkemahiran tinggi. Menurut the Malaysian Institute of Economic Research, MIER, pelaksanaan teknologi 5G ini dijangka akan menyumbang sehingga lebih 12.7 bilion ringgit kepada ekonomi negara di antara tahun 2021 hinggalah tahun 2025. Belia ataupun golongan muda harus memanfaatkan limpahan ekonomi ini dan merebut peluang melayari gelombang teknologi global ini. Kerajaan menyasarkan untuk meningkatkan tahap produktiviti sektor ekonomi sebanyak 30% menjelang 2030. This will be enabled lah by our rollout ni 5G deployment kita, dan seperti saya sebut tadi rangkaian 5G ini akan memacu inovasi Malaysia juga. Kita akan meningkatkan daya saing negara kita di peringkat global. Dan sudah pasti kita melihat sejak 2 tahun lepas apa yang kita banyak belajar, khususnya untuk usahawan PMKS kita termasuk di luar bandar, di pinggir bandar dan sebagainya, adaptasi dan juga perpindahan mereka menggunakan e-dagang. Ini antara apa yang disebabkan keterpaksaan mereka tetapi untuk kebaikan mereka pada ketika itu. Kan? Kalau kita melihat usahawan ini berpindah kepada, namun kalau kita melihat pada ketika ini ekonomi sudah pun dibuka, jaminan diberikan tidak akan ditutup kembali. Mungkin akan ramai melihat bahawa e-dagang ini akan menyusut dan sebagainya. Ini tanggapan lah. Pada pandangan Datuk Seri sendiri, adakah ini akan menyusut ataupun terus meningkat, dan juga bagaimana golongan muda khususnya yang menceburi bidang perniagaan, yang hilang kerja menceburi bidang perniagaan harus memanfaatkan e-dagang ini di Malaysia. Mungkin Najib, kalau kita lihat e-dagang ni sebenarnya telah berkembang semenjak sebelum lagi pandemik COVID-19. Pandemik ini cuma mempercepatkan lagi perkembangan e-dagang. Saya nak tanya Najib satu soalan mudah lah. Sebelum pandemik ini, adakah Najib lebih menggunakan e-dagang berbanding sekarang? Sebelum pandemik 50-50, sekarang totally e-dagang. Jadi kita boleh lihat sendirilah bahawa orang ramai pun dah biasa menggunakan. It is like a new normal kan. Nak patah balik tu saya rasa tak adalah. Kita dah, it's a new culture, new normal untuk rakyat kita.
Jadi kalau sebelum ni kita nak beli makanan, kita kena keluar contohlah, ya, lebih ramai yang dah selesa nak beli makanan melalui online, juga tak nak sangkut dalam jam, ramai yang menggunakan Grab dan sebagainya. Kita dah dapat lihat lah, ya, di mana ramai rakyat Malaysia yang telah walaupun ekonomi dibuka, tapi penggunaan e-commerce tu masih lagi tinggi dan masih lagi meningkat. It has accelerated, meningkatkan lagi penggunaan. Saya percaya e-dagang ni akan terus berkembang secara eksponensial, ya, kerana ia ternyata mempunyai beberapa kelebihan. Ia lebih mudah, contohnya mampu membuka juga pasaran yang luas, menjimatkan masa dan juga memberi pengguna lebih pilihan, more choices. Ya. Kerajaan juga telah mengumumkan pelbagai inisiatif seperti Digital Malaysia dan juga Digital Malaysia ini sebagai pemangkin untuk mencapai aspirasi ekonomi digital negara. This digitalization, ya, ataupun pendigitalan sentiasa menjadi keperluan strategik bagi Malaysia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga mampan. Daripada tahun 2020, ya, ekonomi digital kalau kita lihat membentuk 22% daripada KDK Malaysia dan dijangka menjana 500,000 pekerjaan sebenarnya menjelang tahun 2025. Walaupun kita lihat tiada negara yang terkecuali daripada kesan buruk pandemik COVID-19, tapi kemajuan dan ketersediaan digital dan kesan teknologi yang meluas telah membolehkan kerajaan kita mengurangkan kesan yang paling teruk akibat penutupan ekonomi serta membolehkan lebih banyak sektor ekonomi pulih dengan lebih pantas. Ya, walaupun kita dapat lihat banyak penjualan fizikal ni, perniagaan fizikal dihadkan pada bulan awal-awal pandemik, ya, kita ada PKP 1, PKP 2 semua. Tetapi teknologi membenarkan aktiviti dalam talian ini diteruskan. Sebagai contoh, pembelian dalam talian ni meningkat sebanyak 144%, ya, di mana penghantaran makanan dalam talian saja meningkat sebanyak 61% dan juga pembelian selain daripada bahan makanan dalam talian meningkat sebanyak 53%. Jadi ringkasnya, pendigitalan ini amat penting dalam mengukuhkan daya tahan ekonomi kita. Sebenarnya kalau kita boleh lihat, para belia ni lebih pantas beralih ke e-dagang. Ada contoh dalam sini saya dapat lihat bahawa adik Azim ni bermula dia jual t-shirt je, dan kini beliau telah berjaya membina sebuah empire iaitu Bulan Bintang namanya. Dia mula dengan hanya 200 pasang kurta dan kini perniagaan beliau dah cecah berpuluhan ribu pasang kurta dan juga baju Melayu. Kalau nak beli baju Melayu, dia mula dengan Instagram beliau, Bulan Bintang HQ. Ramadan pun dah dekat ni. Jadi ini salah satu contoh lah bagaimana belia yang bijak menggunakan pendigitalan untuk meningkatkan kualiti hidup mereka. Ini adalah pengembangan yang sangat pantas macam Dr. Sri sebutkan tadi. Sebelum ini berlaku, COVID hadir saja, COVID mempercepatkan lagi perkembangan tersebut. Tapi sekarang ini soal bagaimana untuk menguruskan pengembangan yang pantas ini. Dasar perlu tepat supaya kita capailah kepada objektif kita dan sebagainya. Mungkin tadi Dr. Sri ada sebutkan juga tentang kita ada My Digital sebagai contoh, melaksanakan dan sebagainya. Apa lagi cara kita untuk menguruskan perkara ini supaya kita pastikan momentum itu berterusan, tidak hanya separuh jalan dan sebagainya, dan pada akhirnya ia membawa kepada kesan berganda itu terus sampai ke peringkat sebawah yang mungkin untuk dirasai dari segi digitalisasi ini. Ya. Memang ada, tapi cabarannya pun ada juga. Ya. Ini termasuklah kita kena bina ekosistem yang menyokong usaha pendigitalan perusahaan tempatan, dan juga penyediaan infrastruktur jalur lebar dan teknologi digital yang berkualiti. Kita mesti prihatin termasuklah keperluan untuk membangunkan tenaga kerja kita for the future lah, untuk masa hadapan, dan juga jurang digital antara kumpulan pendapatan, umur juga jantina, serta keperluan meningkatkan kepercayaan dan amalan beretika dalam menggunakan data dan teknologi, serta kesedaran mengenai keselamatan cyber. Untuk mencapai matlamat ini, salah satu polisi atau dasar yang saya ingin tekankan di sini ialah pelancaran My Digital. Ini My Digital ini inisiatif yang telah melambangkan aspirasi kerajaan mentransformasi Malaysia menjadi negara berpendapatan tinggi yang berpacukan pendigitalan dan sebagai peneraju serantau dalam ekonomi digital.
rangkaian tindakan ataupun blueprint ekonomi digital Malaysia ni boleh telah menggariskan usaha dan inisiatif untuk mencapai aspirasi My Digital. Rangka tindakan ni kalau kita lihat dia tetapkan trajektori sumbangan ekonomi digital kepada ekonomi Malaysia dan juga membina asas untuk memacu pendigitalan di seluruh negara, termasuklah untuk merapatkan jurang yang seperti saya sebut tadi. Beberapa contoh di sini yang saya dapat lihat, kita ada 3 fasa My Digital sehingga tahun 2030. Dari segi kewangan, tindakan ini kewangan ini dari segi pelaburan lah. Pelaburan ini nilainya pertamanya 21 bilion ringgit melalui jendela rangkaian digital nasional kita dalam tempoh 5 tahun akan datang, terutama untuk kawasan-kawasan luar bandar. Lagi 1.65 bilion ringgit oleh syarikat telekomunikasi sendiri. Ini untuk mengukuhkan ketersambungan kerangkaian kabel dasar laut antarabangsa sehingga 2023. 12.5 bilion ringgit untuk melancarkan 5G di seluruh negara dalam tempoh 10 tahun, dan juga 12 hingga 15 bilion ringgit telah di komitmen yang diberi oleh pembekal perkhidmatan Awan, which is the cloud providers lah, dalam tempoh 5 tahun akan datang. Jadi semua ni contoh-contoh yang saya beri ni adalah untuk memastikan bahawa kita akan mempunyai ekosistem infrastruktur digital yang teguh dan lengkap dan saling melengkapi, dan pada masa sama ia juga memastikan kebolehcapaian dan juga keterangkuman untuk setiap orang, setiap rakyat kita lah di negara kita. Banyak inisiatif yang kita laksanakan sudah pasti dalam Belanjawan 2022 yang dibentangkan. Sebelum ini juga kita melihat banyak juga inisiatif diumumkan, dan sudah pasti ini juga pada setakat kepada bulan ini sebagai contoh, orang mungkin ramai melihat apa yang mereka dapat, bagaimana untuk memohon dan sebagainya, golongan belia, ke mana harus mereka pergi. Kalau boleh kita recap sedikit mungkin pengumuman ini supaya kita faham sudah ada inisiatif yang digariskan dan ada cara untuk mereka mendapatkan dan juga yang boleh memberikan manfaat kepada golongan belia ini. Ya, di dalam pembentangan bajet 2022 baru-baru ini, antara inisiatif yang diumumkan ialah e-Start. Ya. Program ini dia kreditkan RM150 kepada golongan belia secara one-off. Ya. Belia ini untuk umur 18 hingga 20 tahun dan juga pelajar sepenuh masa di institusi pengajian tinggi. E-Start kini telah kita jenamakan menjadi e-Pemula dan akan dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada bulan harapan. Itu satu contohlah, memang banyak lagi inisiatif dan geran yang kita telah umumkan semasa pembentangan bajet 2022. Tahun ini tumpuan khas diberikan bagi membantu perusahaan sosial, social enterprise, kraftangan, pertanian dan juga usahawan tempatan untuk beralih kepada khidmat digital. Ada peruntukan khas. Jadi kita nak juga halal, PM nak melahirkan lebih ramai PMKS halal yang dapat bersaing di peringkat antarabangsa. 25 juta ringgit diperuntukkan kepada Halal Development Corporation sebagai contoh. Ini untuk melaksanakan pelbagai program termasuk penjenamaan digital produk halal PMKS dan juga program peningkatan kebolehpasaran produk halal PMKS. Untuk meningkatkan penerapan digital dalam kalangan PMKS kita, kerajaan juga telah menambah baik skim geran pendigitalan PKS. Untuk tahun 2022, tahun ini, jumlah dana bagi skim ini telah dinaikkan kepada 200 juta ringgit, ya, dengan 50 juta ringgit dikhususkan untuk usahawan mikro bumi putra di luar bandar. Ya, usahawan PMKS yang layak menerima manfaat sehingga RM2,000 bagi aktiviti penerapan e-dagang, latihan dan pemasaran dan pembayaran digital. Lepas itu kita nak menggiatkan lagi transformasi pendigitalan perniagaan dalam kalangan usahawan luar bandar. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, ya, SKMM, juga akan mentransformasikan 600 pusat ekonomi digital keluarga Malaysia sebagai pusat sehenti. Ini pusat sehenti ini untuk membimbing usahawan mikro ni menggunakan teknologi digital. Satu lagi banyak terdengar digital nomad, ya, ataupun nomad digital. Ini golongan yang menjana pendapatannya secara dalam talian tanpa lokasi fizikal yang tetap.
Golongan ini berpotensi menyumbang kepada ekonomi negara, terutamanya sebagai pelancong. Ya, untuk memanfaatkan perkembangan ini, kerajaan akan memperkenalkan program Malaysia Digital Nomad untuk mewujudkan komuniti dan ekosistem nomad digital di Malaysia dengan menggunakan sektor pelancongan sebagai pemangkin. Jadi satu lagi kempen saya nak sebut di sini ialah kempen Shop Malaysia Online dan Go E-commerce Onboarding. Ini telah memanfaatkan lebih 500,000 usahawan tempatan. Kerajaan juga terus meneruskan program ini dengan peruntukan 250 juta ringgit. Kalau ada masa Najib, saya nak berkongsi kejayaan beberapa usahawan yang telah dapat manfaat inisiatif pendidikan kerajaan. Pertamanya ada nama wanita ni Cik Chin Ah Yim. Cik Chin ni hanya mampu mula-mula mempromosikan tuition dan pusat asuhannya melalui brosur. Dan brosur ini tahu je lah, orang bukannya baca-baca sangat brosur ni. Setengah tu tak sempat baca dan dan buang untuk sampah je. Tapi sekarang dia dah belajar cara menggunakan media sosial untuk mengiklankan perkhidmatannya, dan dia juga telah meluaskan pengajaran kepada pengajian dalam talian. Dia mengajar lebih ramai orang melalui online. Dan sekarang, jadi kita dapat lihat perniagaannya lebih maju dan perniagaannya juga bertambah. Seorang lagi ialah Encik Murugarasan. Ini daripada syarikat peralatan elektronik. Syarikat beliau ada di Ipoh di Perak. Isu utama ialah cara nak tingkatkan pelanggan dah. Tapi bila dia dah gunakan aplikasi digital dia boleh kurangkan transaksi fizikal. Sekarang ini dengan internet saja dia dapat beribu-ribu pelanggan, dan bukan je pelanggan di Ipoh, tapi pelanggan di seluruh negara. Jadi Najib, ini adalah antara sebilangan kecil usahawan yang berjaya memanfaatkan daripada inisiatif yang saya sebutkan tadi. Jadi para perusahaan di luar di sana, kita patut tap on this opportunity lah. Golongan belia lah, khususnya anak muda dan sebagainya. Ramainya golongan belia. Ya. Kalau kita bercakap tentang golongan belia ni, sekarang kalau kita melihat perbualan mereka kecenderungan mereka untuk lakukan, iaitu kalau habis belajar, ramai yang berfikiran bahawa nak wujudkan startup dan sebagainya. Mungkin banyak idea dan sebagainya. Tapi kalau kita melihat data sebelum ini, startup ini sekiranya tidak dibimbing ataupun dibawa dengan baik, 5 tahun mungkin sudah ada yang gulung tikar, ada banyak kes begitu. Kali ini bagaimana untuk kita melihat bahawa kemahuan mereka untuk startup ini, dan bagaimana ekosistem kita adakah cukup mampu menyokong mereka? Kerana sebelum ini ada pertikaian dan juga persoalan yang timbulkan bahawa ekosistem kita terlampau kecil untuk startup itu berkembang menjadi yang lebih besar, unicorn dan sebagainya. Bagaimana ekosistem kita ketika ini, dan apa yang boleh kita lakukan lagi untuk penambahbaikan? Pertamanya kita nak memupuk budaya keusahawanan di Malaysia dan juga membangunkan usahawan Malaysia yang sedia ada. Malaysia sebenarnya berkedudukan baik untuk menjadi hub bagi pemulihan niaga menerusi sokongan padu kerajaan. Kita sebenarnya ada ekosistem pasaran modal yang dikawal selia dengan baik. Tenaga kerja kita pun ramai yang mahir. Dari segi kos persekitaran quite kompetitif, cost kompetitif untuk menjalankan perniagaan, dan juga kita akses mudah pada ASEAN. Sebenarnya kita ada 2 proven syarikat yang telah menjadi unicorn yang bermula di Malaysia. Jadi salah satu usaha kerajaan untuk accelerate this development ni ialah untuk menubuhkan penjana kapital sedia berhad ataupun penjana kapital. Ini ditubuhkan pada tahun 2020. Ia merupakan sebahagian daripada inisiatif kerajaan untuk memangkinkan pertumbuhan startup ni ataupun syarikat pemulihan niaga yang inovatif. Jadi bergantung kepada kematangan startup ini, pembiayaan akan diperuntukkan dalam 4 peringkat berbeza berdasarkan kitaran hayat modal broker ni lah, venture cap ni. Peringkat tersebut ialah first, the early stage ataupun peringkat awal dengan sokongan biasanya daripada RM500,000 hinggalah RM5 juta. Dan lepas tu peringkat kedua tu peringkat dia panggil siri A ataupun B. Syarikat yang telah melepasi tahap penjanaan idea. Yang first type tu baru just the idea. Second type lepas penjanaan idea tu usually pembiayaan daripada 5 juta hinggalah 20 juta. Lepas tu peringkat pertumbuhan, the growth stage, ini mewakili tahap pengembangan bagi sesebuah syarikat dengan pelaburan daripada 20 juta hinggalah 50 juta.
Dan terakhirnya ialah hutang teroka lah. Venture cap ini ramai yang involved in this, yang menyediakan pembiayaan jangka pendek sederhana bagi syarikat awal, pertengahan dan akhir dan pemulihan niaga. Pemulihan niaga ni pembiayaan 1 juta hingga 10 juta. Jadi bawah dana ini, bawah penjanaan kapital ni, sektor sasaran akan termasuk teknologi pertanian, agritech, teknologi kewangan, fintech, perniagaan kesihatan, health tech, dan akan berkembang merangkumi segmen lain, dan pelamburan modal swasta pada masa depan juga sebagai equity swasta dan pendanaan awam. Kita buat macam joint venture lah dengan private investment. Yang joint venture ni disediakan oleh dana modal teroka ni dengan private sector tempatan dan juga asing, dan kerajaan pada masa itu telah memadankan one to one lah, satu geng satu, hanya selepas mereka melakukan pembiayaan. Jadi konsep kerjasama awam swasta ini berpotensi juga untuk menarik pelaburan modal swasta asing ke dalam syarikat pemulihan niaga dan juga PKS melalui program pendanaan modal. Jadi setakat ini sejumlah 1.3 bilion ringgit sebenarnya telah berjaya dikumpul berdasarkan padanan satu dana ni oleh Kementerian Kewangan, dan lebih daripada 1 bilion ni 750 juta merupakan modal pelabur asing dan swasta tempatan. Kita telah luluskan 39 pelaburan, jumlahnya dah 325 juta di bawah program dana penjana nasional, dan kita telah dua daripadanya telah berjaya sebenarnya mencapai status unicorn. Yang disebutlah unicorn ni dalam definition lebih 1 bilion US dollar. So, jadi selain itu kerajaan juga telah meruntukkan 20 juta kepada Cradle Fund, ya. Ramai tahu bahasa Cradle Fund ni sebagai penyelaras ekonomi ekosistem startup untuk mempergiatkan usaha memulih dan membina daya tahan ekonomi startup ni. Jadi kita sebut tadi My Digital, selaras dengan matlamat My Digital, My Startup ni akan dilaksanakan secara berfasa. Ada My Startup juga untuk memberi manfaat kepada lebih 2,500 dan mewujudkan 2,500 syarikat, insya-Allah mewujudkan 5,000 peluang pekerjaan. Jadi saya harap para belia kita akan dapat memanfaatkanlah pelbagai bantuan yang disediakan oleh kerajaan untuk meningkatkan perniagaan mereka. Itu benda penting, dan juga segala maklumat ini, kalau sebelum ini katakan komunikasi itu adalah sukar disampaikan, tapi kali ini semua ada di laman web yang disediakan khusus, dan semua itu disenaraikan di bawah satu laman web, kan? Yes, okay. Betul. Nama webnya adalah bajet kan, manfaat bajet. Manfaat bajet 2020. Okey. Yeah. Terima kasih Datuk Seri kerana meluangkan masa bersama kami. Ini adalah topik, kalau ada kalanya kita melihat bahawa mungkin berat pada pandangan kebanyakan orang. Namun ini penting kerana apa? Ini adalah soal pemulihan ekonomi dan juga soal bagaimana apa yang disediakan, dan orang ramai perlu tahu apa yang disediakan dan di mana mereka harus dapatkan, dan juga bagaimana ini harus digunakan sepenuhnya. Kerana pada akhirnya ini juga memacu kembali pemulihan ekonomi itu pasca 2 tahun kita berdepan dengan pandemik. Kita pun sudah membuka sepadan, kita pun akan bergerak kepada endemik selepas ini. Maka inilah tempoh masanya yang cukup penting untuk orang ramai, usahawan, golongan belia khususnya, untuk melihat, dan bagi Kementerian Kewangan, kesemua ini akan dilaporkan untuk setiap bulan di bawah, kali ini dinamakan adalah laporan kewangan rakyat. Yes, kan? setiap minggu. Setiap minggu, dan kali ini sudah memasuki edisi ke-90. Yes. Untuk laporan kewangan rakyat ini. Betul. untuk inilah update lah, ya, apa yang dah diberi, ke mana, siapa yang menerima dan sebagainya. Kekurangan juga dinyatakan dalam laporan tersebut. Terima kasih Dr. Sri kerana meluangkan masa bersama kami pada jam ini. Itu saja masa yang kita ada untuk agenda awal ini pada malam ini. Kami akan rangkumkan semua ini di laman web kami astroone.com. Sekian saja, saya Najib Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.